Minggu lepas saya baru siapkan kabinet bahagian atas ni. Yang ni saya ambil masa selama 2 minggu untuk siapkan kotak semua ni. Sebenarnya progres untuk dapur saya ni lama. Saya mula awal tahun ni, daripada Januari sampailah sekarang bulan 5. Saya buat sikit-sikit. Banyak benda yang saya kena buat daripada A sampai Z. Benda pertama yang saya tukar untuk dapur saya, sinki ni yang jenis single macam ni. Dia punya saiz ni tak besar sangat dan tak kecil sangat. Bila dah siap pasang sinki ni, dah nampak cantik, lagilah bertambah semangat saya untuk buat benda-benda lain. Kalau atas ni, ada benda ni sangat mudah. Bila kita basuh, walaupun pinggan tu tengah basah, kita boleh terus letak je sini. Yang bahagian sini, cooker hood dengan dapur gas ni saya dah pakai awal tahun hari tu. Yang ni dah dekat 5 bulan. Sebelum ada kabinet ni, saya dah pasang benda ni dulu. Sebab nak masak, kalau tak ada benda ni susah. Bila dah 5 bulan, saya dah plan itu ini. Saya nak kongsi sedikit pengalaman saya sepanjang saya buat kerja ni. Apa benda yang kita perlu tahu sebelum kita mula buat dapur macam ni. Mungkin benda ni boleh jadikan panduan daripada kesilapan yang saya dah buat untuk dapur saya ni. Jadi jom. Benda pertama yang saya nak kongsi adalah pasang sinki kaedah underbound macam ni. Benda ni dia memang nampak cantik, rata terus macam ni. Tapi jarak dia ni dia nampak kecil. Sebab bahagian tile ni saya dah spend terlalu banyak. Saya potong dalam 10 cm. Rasanya kalau saya potong 5 cm pun dah ngam. Bila kita potong banyak macam ni, dia jadi rugi space. Kelemahan paling besar kalau pasang sinki bawah tile macam ni, kalau sinki ni rosak, nak tukar dia akan jadi masalah besar. Sebab yang ni kita kena pecahkan sekali tile bahagian atas dia ni. Jadi saya recommend beli sinki yang ada waranti lama, yang lebih tahan lama, yang berkualiti. Yang kedua, ketinggian untuk sinki. Benda ni penting sebab kalau tinggi dia ni tak ngam, tak selesa untuk kita buat kerja. Kita kena ukur ikut tinggi kita. Sebenarnya tabletop saya ni tinggi dia ni memang ngam, dah 80 cm. Tapi bila saya pakai sinki yang jenis dalam macam ni, kalau macam ni dia membongkok. Kalau saya naikkan sikit, dia mudah terpecik, bahagian sini akan basah. Saya kena tinggikan sikit tabletop saya, barulah selesa untuk buat kerja basuh. Tapi benda ni kita kena buat dari awal, dari tak ada tabletop lagi. Kalau dah ada tabletop macam ni, dah tak boleh buat apa. Saya pun dah bersyukur tinggi macam ni, sebab saya tengok ada rumah yang ada lagi rendah, lagi lenguh. Yang ketiga, lubang untuk kita pasang dapur gas ni. Kalau kita nak pakai dapur gas yang jenis letak rata dekat permukaan tabletop ni, kita kena tebuk lubang untuk bodi dapur gas ni masuk. Ni kita kena hati-hati sebab ada brand lubang dia ni dia perlukan saiz yang kecil. Ada brand dia perlukan lubang yang saiz besar. Kalau tabletop yang jenis semen macam ni agak susah untuk tebuk lubang. Kita kena survey dulu dapur gas tu ataupun beli dulu dapur gas sebelum kita tebuk. Kalau tak, saiz dia tak ngam, memang banyak kerja. Yang keempat, jarak antara dapur gas ni dengan dinding. Dekat sini sebenarnya dah sendat, dah tak banyak ruang. Yang ni periuk saya yang paling besar. Kalau tengok, ruang sini dah sempit dah. Tapi nasib baik, tak adalah sempit sangat sampai saya tak boleh pakai periuk yang besar macam ni. Kalau nak selesa masak, sepatutnya saya anjakkan sikit ke tepi sini. Tapi sebab saya dah tebuk lubang, dah tak boleh buat apa dah. Yang ni kesalahan kekal. Yang kelima, kita pilih dapur gas yang ada fungsi keselamatan. Banyak dapur gas yang ada dekat pasaran yang ada fungsi safety valve. Benda ni kecil je, tapi fungsi dia sangat-sangat penting. Benda ni dia akan detect ada api ke tak dekat kita punya dapur ni. Kalau dia detect ada api, dia akan buka saluran gas. Kalau dia detect api padam, dia akan terus blok saluran gas daripada keluar ikut sini. Andai kata nanti kita tengah masak, api ni padam sebab angin ke, dia terus detect tak ada api, dia akan block gas daripada keluar. Jadi safety valve ni sebenarnya sangat-sangat penting untuk elak ada kebakaran. Dapur gas yang saya pakai ni daripada Sen. Yang ni ada fungsi safety valve dan dia pakai teknologi 3 ring. Kita boleh adjust api dia ni, nak buka nak guna 1, 2 ataupun 3. 3 ring ni adalah teknologi baru dan dapur gas yang model ni yang pertama dekat Malaysia pakai teknologi ni. Yang keenam adalah jenis hood yang kita nak pasang. Sebab kitchen hood ni dia ada 2 jenis. Ada yang jenis bila pasang kita kena tebuk dinding. Ada yang jenis tak perlu tebuk dinding. Yang jenis kena tebuk dinding ni dia guna ducting hood. Dia pakai hose aluminium dan hose tu kita kena lalukan dekat bahagian dinding. Yang jenis tak perlu tebuk dinding, bahagian dalam dia ni dia pakai filter. Dia pakai filter arang dengan filter aluminium. Arang ni untuk serap bau.
Filter aluminium ni untuk tapis minyak. Jadi kalau rumah yang jenis landed, kita boleh tebuk dinding. Kalau rumah yang jenis tinggi, yang tak boleh tebuk dinding, kita boleh pakai yang jenis recycle hood. Hose untuk ducting hood tu, kalau boleh jangan lebih dari 3 meter. Kalau dia terlalu panjang, dia akan efek performance cooker hood ni. Dia sedut tak kuat. Yang ketujuh, yang ni penting. Ketinggian cooker hood ni, bahagian bawah dengan dapur gas. Kalau kita letak benda ni terlalu tinggi, dia akan sedut tak kuat. Kalau kita letak terlalu rendah, nanti kalau kita pakai periuk-periuk ataupun kuali yang besar, dia akan berlaga dengan bahagian sini. Ketinggian dia ni beza ikut jenis design cooker hood. Kalau yang saya punya ni yang jenis angle hood, dia bentuk V macam ni. Jarak dia ni kita kena letak antara 400 hingga 500 mm. Yang ni yang jarak yang paling normal. Tapi cooker hood saya ni dah tak ikut spek. Sebab saya dah adjust, saya dah letak rendah. Sebelum ni saya pasang tinggi 450 mm. Tapi saya dah rendahkan kepada 300 mm. Sebab yang ni jarak yang paling ngam untuk saya buat kerja. Ketinggian dia ni memang cun sangat. Yang ni tempat kukus yang paling besar yang ada dekat dapur saya. Kalau tengok jarak kukus ni, masih lagi ngam, masih lagi nampak tinggi dengan cooker hood ni. Bila ngam macam ni, dia boleh sedut lagi cantik. Dan bila saya angkat tutup dia ni, dia tak berlaga dengan body kaca ni. View untuk saya masak ni masih lagi cun, tak kacau dengan dia punya penutup ni. Tapi tinggi yang saya punya ni mungkin tak sesuai dengan orang lain. Sebab periuk kukus yang paling besar saya ada ni mungkin paling kecil untuk orang lain. Jadi tinggi dia ni seeloknya kita ikut spek. Dan ada jenis kitchen hood yang kita perlu letak tinggi. Sebab kalau kita letak terlalu rendah, nanti dia kacau view untuk kita masak. Jadi ketinggian dia ni beza-beza. Yang ke-8, kuasa sedut untuk cooker hood ni. Yang ni kita kena pilih ikut keperluan. Kuasa sedut yang biasa kita jumpa untuk cooker hood ni daripada 1200 hingga 1600. Yang ni sesuai untuk kita guna kalau kita jarang masak dekat rumah ataupun kita masak yang ringan-ringan. Tapi kalau kita selalu masak yang berat, selalu masak kangkung belacan ke, kita kena pilih kuasa sedut yang tinggi. Kita boleh pilih dari 1006 hingga 2000. Baru baloi dengan kita punya keperluan. Baru benda ni dapat fungsi dengan efisien. Sebab kalau kuasa sedut dia tu biasa, biasanya dia akan ada satu motor saja. Tapi kalau kuasa sedut dia tu tinggi, dia akan ada dua motor kiri kanan. Cooker hood saya ni pun dari Sen juga. Kuasa sedut dia ni power, dia boleh pergi sampai 2000. Dia ada dua motor blower macam ni. Dan dia ada function motion sensor. Jadi kita tak perlu susah untuk tekan butang atas ni. Untuk cooker hood, benda ni penting. Yang ni mudahkan kerja kita. Bila saya tekan fungsi auto clean, cooker hood ni akan sedut air yang ada dalam bentuk kuning ni. Dan dia akan sembuh blower bahagian dalam ni. Kalau yang Intel Clean ni, dia ada dua fungsi. Dia ada fungsi heat dengan steam. Dia akan bersihkan dan bunuh sekali kuman yang ada dekat blower tu. Jadi yang ni antara benda yang saya boleh kongsi, antara kesilapan saya dengan benda yang saya study untuk saya bina dapur saya ni. Jadi saya harap benda ni boleh jadi panduan supaya tak ada yang buat kesilapan sama macam yang saya buat. Sebab benda ni kalau silap, kita tak lena tidur malam. Jadi itu saja untuk video kali ni. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.